Cuba tuan-tuan tengok, sebelum kita kahwin, apa kita ada? Cita-cita. Apa yang kita ada sebelum kita kahwin? Motosikal. Pinggang mangkuk adalah 4 butir. Bantal 2. Toto je tidurnya. Bawah toto, sport toto. Tengah malam tengok nombor, tutup balik. Semuanya toto belakang. Cuba tengok lepas kahwin, Masya Allah. Tilam terbaik itu. Tilam terbaik itu. Televisyen 3. LCD. Dalam kereta, di dapur, dalam bilik. Kereta 3. Inspira, Wira. Kereta sorong 3. Masya Allah. Itu rezeki yang Allah bagi kalau kita kahwin kerana agama. Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yakunu fuqara yughniyahumullahu min fadlihi. Kalau kamu miskin sebelum kamu kahwin, aku akan kayakan kamu selepas kamu kahwin. Allah Ta'ala sebut tujuan perkahwinan itu ialah litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah menjadikan kita jodoh. Tuan-tuan jangan tengok langit aja kekuasaan Tuhan. Ada orang yang tengok langit malam-malam macam ni, bintang tak ada hujan. Kalau malam okey, bintang pun okey, terang kita nampak. Malam bagaikan ada tersimpan sejuta rahsia. Seronok tu tengok bintang. Saya malam-malam kalau saya balik mengajar, saya tak masuk dalam rumah. Saya akan duduk di luar rumah, saya tengok bintang. Tengok bulan kalau dia mengambang. Tengok langit, cantiknya. Seronoknya tengok. Puji kebesaran Tuhan. Duduk di luar rumah. Masalah kita sekarang sibuk. Kita tak sempat tengok bintang di langit. Yang kita tengok bintang Akademi Fantasia. Yang itu yang kita tengok banyak. Bintang yang tak ada faedah. Maharaja lawak, saya tengok tak lawak pun. Ustaz Ghazir kalau masuk Maharaja lawak, confirm menang. Tuan-tuan tengok cerita tak faedah, mentor-menti lu apa? Itu yang disogok pada anak-anak muda. Sedangkan anak-anak muda ni dia dah harga ilmu, dia dah harga ceramah sebenarnya. Cuba tuan-tuan tengok malam ni, berapa ramai anak muda hak atas jalan daripada tadi tak bergerak tu. Anak muda tu, tuan-tuan tengok, mana ada anak tua? Tapi sayang, bila anak-anak muda kita buat benda yang tak faedah untuk mereka. Siapa kata anak muda tak minat ceramah agama? Minat. Saya dah tengok 2 orang tu yang pakai baju merah tu, nampak 2 orang tu. Adik abang ke apa tu? Daripada tadi berdiri tuan-tuan. Masalah dia, apa yang kita buat untuk anak muda? Saya tengok dalam Facebook saya dah menjangkau 211,000. Puratanya, majoritinya anak muda. Sebab tu tuan-tuan, kalau anak muda tak datang ke masjid, kalau anak muda tak datang ke surau, kita yang kena pergi ke tempat anak muda. Kalau demo tak nak datang ke majlis ilmu, kita yang kena pergi ke tempat dia orang. Jangan kutuk dia orang, jangan pulau dia orang, jangan ngata dia orang, jangan boykot dia orang. Tuan-tuan datang kuasa surau dah kena proaktif. Bukan setakat memajukan surau, kita memajukan pasar malam. Udah gila ke apa ustaz ni majukan pasar malam? Saya tak gila. Kalau mereka tak datang ke surau kita, kita bawa kemah, kita bawa kanopi, tiap-tiap kali pasar malam bawa. Ada grup dalam surau kita, bawa lori, masukkan kemah, masukkan kanopi, masukkan sejadah, masukkan tikar, jalan. Pasang kemah tiap-tiap kali pasar malam. Tulis di situ surau sementara. Kita duk kutuk peniaga pasar malam tak pergi semayang. Orang tak pergi semayang, sibuk ke pasar malam. Tapi apa yang kita buat untuk mereka semayang? Tadi saya dengar satu ceramah dalam kereta. Ada sahabat saya pasang daripada Singapura. Saya landing tadi di Singapura, datang ke Johor.
Dalam kereta dia pasang. Saya dengar ustaz tu ceramah. Cerita dia ialah cerita yang nu salah, yang ni salah, yang tu salah, yang ni salah. Anak muda ni apa ni, menung saya tengok kat belakang. Kalau kita kata anak muda tu macam tu, macam tu, macam tu, apa yang kita buat untuk dia? Kita pergi pada dia, pasang. Bubuh di tengah-tengah pasar malam, surau sementara. Minta dekat lembaga air Johor ke, apa benda ke, minta tong hitam besar tu, tempat dia ambil wuduk. Tok Bilal yang tak bertugas di surau, ditugaskan ke pasar malam. Azan kamu di sana. Bawa mikrofon 3 mic ni, 2-1. Ambil yang surau punya ni. Bang di pasar malam, maghrib bang. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Agak-agak tuan-tuan penuh tak kanepi dua tu. Pasang mikrofon, pasang speaker. Tok imam yang tak bertugas malam tu ditugaskan di pasar malam. Allahu akbar. Yang meniaga pasar bawang, meniaga bawang tutup. Abang, imam Mekah ke abang? Cuba bang pergi sembahyang. Cik pergi sembahyang. Datang suami dia, bawa template ke atas bahu, jalan pasar malam, nengok surau, dia tumpang sembahyang. Bergema satu pasar malam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Penuh orang tuan-tuan. Bukan setakat orang Islam, orang bukan Islam pun berdiri tengok. Apa dia orang ni buat? Dengan seluar pendeknya, dengan apa berdiri tengok je. Ustaz yang tak bertugas malam tu ceramah di situ. Insya-Allah sambil dia orang jual bawang, sambil dia orang jual telur palsu, dia orang dengar ceramah. Kita kena buat macam itu. Sampai bila kita nak mengharap mereka datang ke tempat kita? Kita pergi ke tempat dia orang. Pasar besar, pasar raya, asal ada pertandingan karaoke. Saksikan bintang Tesco Idol. Datanglah ke pasar Idol. Buat di pasar. Kenapa jawatan kuasa masjid? Kenapa pihak-pihak agama, pihak yang boleh menganjurkan, bincang dengan yang berhormat, tuan buat surat sokongan, kita buat pertandingan Bilal muda di Giant. Kalau mereka boleh buat pertandingan karaoke, kenapa kita tak boleh buat pertandingan Bilal muda? Ini asyikkan pasar raya je menyanyi. Hanya kamu. Pegang mikrofon. Hanya untukmu. Orang pegang macam ni, diam macam ni. Lantak dia lah tuan-tuan, janji pegang. Sekarang tuan-tuan buat pertandingan Bilal muda di pasar raya. Hadiah nombor 1, motosikal crash. Hadiah nombor 2, motosikal pedang. Bila tengok motosikal hadiahnya, peti air hadiahnya, lawatan melancung pula ke mana? Pulau Tioman. Siapa yang tak nak? Hantar surat pada sekolah sana, hantar surat pada persatuan sini, beratus akan masuk. Mana korporat Melayu, korporat Islam, bagi hadiah. Bagi hadiah, tajaan umrah, tajaan itu, tajaan ini. Akhirnya azan akan bergema di Giant. Fatihah akan bergema di sana. Orang Islam memutih je datang buat pula pertandingan karaoke nasyid, panggil pula nasyid, penuh sesak tuan-tuan. Kita kena buat untuk anak-anak kita. Tapi selagi mana kita menganggap bahawa ceramah agama mesti di surau,
ceramah agama mesti di masjid. Maka orang-orang menganggap bahawa ini adalah tempat untuk Pak Lebay, untuk Tok Haji, Mak Haji, Hajah dan sebagainya. Sebab tu saya seronok malam besok kita ceramah di Pasar Pandan. Betul tak Haji? Malam besok saya seronok malam tu, malam Isnin, malam Selasa saya seronok kita ceramah di stadium layang-layang. Kita tak buat lagi tempat-tempat yang sempit, kita buat di stadium layang-layang, biar beribu orang datang. Yang ni yang kita kena fikirkan tuan-tuan. Dah sampai masa dia. Sebab itu saya masuk dalam Facebook, kita keluarkan CD, kita masukkan dalam YouTube, biar anak-anak muda dengar, biar orang dengar ceramah agama dengan bahasa yang mudah dipaham, dengan bahasa yang mereka senang faham. Akhirnya mereka akan sayang, mereka akan minat pada kita. Sebab itu tuan-tuan, Nabi pesan pada kita, yassir wala tu'assir. Nabi pesan, kalau kita nak jadi orang hebat, Nabi pesan, mudahkan, jangan bagi susah. Mudahkan, jangan bagi susah. Kalaulah saya ceramah malam ni susah tuan-tuan, habis. Ya, dalam kita membincangkan tentang kerasulan Nabi SAW, kita melihat beberapa etika kepada Nabi. Mak Ngoh di kampung kau je faham etika lah. Etika tu apa aja? Tika. Sebab tu tuan-tuan, dia tak sesuai. Nak bercakap, biar satu benda yang mudah. Nak buat ceramah, biar satu yang mudah. Macam hari ni, kita buat ceramah. Memanglah susah, pasang kemah. Tapi mudah orang, tengah jalan boleh dengar, atas bukit boleh dengar. Kalau buat ceramah di dalam masjid, surah boleh. Tapi lengah, hak sakit lutut, confirm tak datang. Dia nak duduk macam mana? Hak gaut? Sekejap lunjur, sekejap bersila. Sekejap lunjur, sekejap bersila. Bila kita buat kemah, tak apa. Berkursi, tak apa. Ada skrin, ada kipas. Cuma malam ni Allah sayang kita, Allah bagi hujan renyai. Tak sejuk, tak panas, relax. Ini tanda Allah barakah kita. Jadi tuan-tuan, saya minta pada tuan-tuan, kadang-kadang anak kita bermasalah. Bukan anak tu degil. Memang anak tu degil, tapi bukan salah dia. Bukan salah dia. Kadang-kadang dia datang pada bapa, kadang-kadang punca pada mak. Saya buka sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah, dah nak masuk 5 tahun. Bulan 6 ni 5 tahun. Sepanjang 5 tahun, setiap cuti sekolah, seluruh Malaysia pelajar-pelajar akan datang. Ada dari Johor, ada Singapura, ada Indonesia. Malah ada daripada Las Vegas, ada daripada Arab, yang emak dia, bapak dia hantar anak untuk saya didik. Sepanjang 5 tahun, hampir 6,000 orang dah. Setiap cuti sekolah. Ni bulan 6 ni pun cuti sekolah akan datang lagi. Sekarang tengah duk masuk orang booking. Kita cuma ambil 200 orang. Untuk cuti seminggu 200 orang. Untuk yang ramai kita boleh ambil 1,000 orang, 500 orang. Setiap yang ramai cuti sekolah panjang, bulan 11, bulan 12, kita pernah ambil sampai 700 orang. Sebulan duduk dengan saya, makan minum dengan saya, tidur dengan saya, tengok bola dengan saya. Kita didik. Kadang-kadang mak bapak puji, alhamdulillah ustaz, anak saya dah semayang ustaz. Dulu jenuh pukul, baru semayang ustaz. Sekarang dia pula pukul saya ustaz. Pagi-pagi dia yang kejut kita ustaz. Alhamdulillah ustaz, banyak perubahan ustaz. Dia pun tak ada melawan mak dia ustaz. Alhamdulillah ustaz. Itu positif. Yang negatif pun ada. Ustaz, ni anak-anak saya baru balik kursus sekolah ustaz. Jadi 3 hari dia berubah baik ustaz. Semayang malam, baca doa bagus lah. Sekarang dia buat high pula ustaz. Dia lawan balik kita. Pagi tadi pun dia pun cakap kasar dengan saya ustaz. Jadi kursus yang hantar dekat ustaz tu, nampak gayanya gagal lah ustaz. Suara ni besar. Besar ni, bass punya suara. Jadi rasa gagal ustaz. 2 minggu gagal. Suara sebiji kalau berpacaran. Kalau berpacaran memang banyak pantang larang.
menjaga susila ibu, ayah, adik, abang. Masya Allah. Saya kata, anak abang berapa tahun? 14 tahun Ustaz. Macam mana nak buat Ustaz? Saya ingat bila hantar sekolah Ustaz tu, oh dapat okey lah. Tak dapat je. Berapa hari dia duduk sekolah saya abang? 14 hari. Saya kata 14 hari dia duduk sekolah saya. Abang dah didik dia 14 tahun. Kalau abang didik dia 14 tahun pun tak jadi, takkan saya 14 hari nak didik jadi? Terus dia letak telefon terus. Kalau abang dah dengan anak tu selama 14 tahun, anak tak menjadi, apa yang saya boleh buat kalau 14 hari dibagi pada saya? Kita marah pada anak, degil punya budak, melawan, tampar kan. Sebelum kita tampar, cuba kita cek dulu, apa sebab dia jadi macam ini? Duduk atas katil suami isteri bincang, apa salah kita ya? Apa dosa kita abang? Anak kita degil sangat abang. Adakah kita belum kahwin dulu kita romen-romen? Kita duk romen-romen masa belum kahwin, kesan daripada anak. Peluk sana, peluk sini, cium sana, cium sini, anak jadi masalah. Mana kita romen pa? Abang dengan kamu pun lepas kahwin baru kenal. Masa kamu lupa ke masa akad nikah abang tersilap rumah orang? Dia tersilap rumah pengantin lain. Jenuh orang lain, "Hai, bukan yang ini, depan lagi," kita dia. Silap rumah juga. Habis tu kalau kita tak buat dosa sebelum kahwin, apa dosa yang kita buat sampai anak jadi macam itu? Abang dah ambil rasuah je. Itu jawapan dia. Ada tak abang makan benda haram di pejabat? Biasalah, mereka belanja abang lulurkan ni, bagi lesen tu cepat sikit. Yang itulah. Kamu ada ambil rasuah, akan menjadikan anak kamu rosak. Atau saya tak ambil rasuah Ustaz. Memang kamu tak ambil rasuah. Kadang-kadang kamu pergi kerja, kamu cilok waktu kerja. Baik punya cilok. Orang lain buat kerja, kamu tidak. Dapat gaji sama dengan orang lain, tapi kerja tak sama. Kesan pada anak. Kita tak amanah. Di pejabat, ada pen, ada kertas, ada pensel. Pen, kertas, pensel, kita buat balik ke rumah. Sedangkan itu bukan hak kita punya. Kadang-kadang kita pergi masjid, melangkah ke masjid, jumpa duit RM10. Tengok tak ada orang, kita pun ambil. Dengan niat kita kata apa? Kalau aku tak ambil, orang lain ambil. Akhirnya kita beli beras, anak kita makan. Apa jadi? Itulah kesannya. Hari itu ada lori terbalik bawa beras, kita yang paling awal kutip beras. Berhenti motor tepi jalan, begini kauknya, bubuk dalam raga motor, buat balik, pikul pada isteri. Ya Allah abang, beras mana abang ambil ni? Diamlah kamu, rezeki Allah, kata dia. Masa dia masuk dalam rumah tu, dia boleh sebut, hoi, hoi, ya, hoi. Udah macam penyamun tarbus tuan-tuan, buat balik ke rumah. Dengan beras dia jumpa tengah jalan, lori terbalik tengah jalan, dia pergi ambil beras, dia pergi ambil ikan, dia bagi makan anak dia. Akhirnya anak dia jadi nakal. Kadang-kadang sebab tak bayar zakat, gaji ribu-ribu, barang mah isteri sampai ke lutut. Masya Allah, zakat tak bayar. Akhirnya Allah bagi anak jadi salah. Anak dia hisap dadah. Bila anak dia hisap dadah, dia habiskan duit banyak untuk anak dia. Kadang-kadang anak dia curi rumah orang, rompak rumah orang, terpaksa jamin banyak, kena ganti balik. Duit dia habis. Zakat dia yang tersimpan berapa lama, akhirnya duitnya itu dibagi pada orang lain. Itu sebab anak kita degil. Sebab itu tuan-tuan, malam ni kita minta muhasabah diri kita. Kipas ni pasang ke tidak? Ada ya. Panas pula rasa tuan-tuan. Saya punya tabiat kalau panas saya nak berhenti. Eloklah ustaz, kami pun dah lama dah tunggu ni. Jadi kita cek, tengok. Sempit tu kadang-kadang kita bagi makan benda yang tak sempurna. Yang tak sempurna halal. Yang tak sempurnanya betul.
Akhirnya kesan dia datang pada anak. Saya takut, tuan-tuan. Saya takut. Sebab tu bila saya jumpa budak-budak yang masuk kem sekolah saya, ada anak yang masuk, anak dia 2 orang, perempuan, adik dan kakak. Tuan-tuan tahu apa masalah mereka? Masalah mereka berdua, dua-dua adalah lesbian. Bapaknya datuk, maknya datin. Datang jumpa saya, Ustaz tolonglah bela anak saya ni, 16 dengan 14 tahun. Saya panggil anak dia, bila ada aduan daripada pelajar lain, apa masalah kamu ni? Masalah dia, kami lesbian. Tanpa ada perasaan malu. Atau kamu di rumah macam mana? Lesbian lah kami berdua.